Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bebel bersiaran kembali. Okey, selamat menyambut 1 Ogos. Hari ini dah masuk pada SV kita yang ke-8 dan tahniah kepada anda yang telah berjuang di SV 7 yang lalu. Abang lihat banyak perkembangan network abang yang meletup-letup, alhamdulillah, dan teruskan usaha kerana hanya dengan usaha kita boleh berjaya, ya, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada yang menonton sebelum ni. Clarin, thanks for watching, tak pernah miss ni, thank you. Jika anda suka abang punya rancangan, sila like, sila share dan jangan lupa subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa subscribe kepada abang punya rancangan kerana mana tahu nanti bila the next live you all boleh mendapat manfaat lagi. Jadi tajuk kita pada petang ni sebenarnya is just a simple thinking. Abang terfikir tentang satu artikel yang mengatakan bahawa pada zaman pandemik, pada MCO 3.0 ni, SME Corp telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa terdapat lebih kurang 100,000 syarikat yang macam ni, 50,000 dah gulung tikar, dan pada MCO 3.0 kemungkinan jumlah menjadi 100,000 syarikat yang kecil dan sederhana akan juga bungkus. Jadi statement ni really membuatkan abang terfikir, kenapa agaknya syarikat yang sebegini boleh bungkus, boleh gulung tikar. Jadi mari kita lihat aspek-aspek kenapa syarikat-syarikat begini boleh bungkus, terutamanya pada zaman pandemik. Jadi kita sedia maklum bahawa sebenarnya syarikat-syarikat yang ditubuhkan kurang daripada 2 tahun, kita akan lihat sebanyak lebih kurang 20% akan bungkus. Ini adalah salah satu statistik daripada Bureau of Litigation Statistik di Amerika Syarikat, mengatakan bahawa 20% syarikat baru yang ditubuhkan akan bungkus dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Statistik yang kedua, mereka juga mengatakan bahawa hanya 45% yang akan bertahan pada tempoh 5 tahun. 45% syarikat yang ditubuhkan, yang baru ditubuhkan, tak sampai 5 tahun jangka hayat mereka bungkus. Statistik yang ketiga pula mengatakan bahawa hanya 65% yang bungkus dalam tempoh kurang daripada 10 tahun. Ini amat mengerikan. Dan statistik yang keempat, yang terakhir, hanya 25% antara kebanyak syarikat di luar sana yang survive selepas 15 tahun. Jadi apakah ciri-ciri syarikat yang perlu kita fikirkan, yang kenapa mereka boleh bungkus? Ini yang kita nak bincangkan petang ni. Waalaikumsalam Zaki, kepada yang menonton, terima kasih. Jadi ciri-ciri syarikat yang tak kuat, yang menyebabkan bungkus, terutamanya pada waktu pandemik, ada 6 ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, mereka tidak melakukan market research dengan baik. Untuk syarikat kecil yang nak maju, nak baru bertapak, kita harus melakukan market research. Contoh, kita nak buat kedai makan. Okay? Bila kita nak buat kedai makan, kita tengok keliling kita, ada tak syarikat-syarikat yang ataupun kedai makan yang mempunyai menu sama seperti kita. Kita tak nak clash of the titans. Jadi sekiranya kita mempunyai menu istimewa, insya-Allah syarikat sedemikian akan lebih bertahan. Janganlah kita nak buat nasi lemak juga, depan lorong kita tu pun ada orang jual nasi lemak. Dah clash of the titans. Syarikat-syarikat macam ni selalunya tak akan bertahan lama.
Okey, selain daripada buat market research tentang servis apa yang kita nak keluarkan, kita juga harus melakukan market research tentang produk kita yang nak kita pasarkan. Kepada mana, market research ni adalah satu kelakuan, satu kemestian, kerana market research ni adalah besar. Kita tak boleh hanya skop hanya pada produk, kita juga perlu skop pada location, kita juga kena skop daripada servis, kita juga kena skop daripada aspek R&D dan sebagainya. Jadi kebanyakan syarikat yang tidak melakukan market research dengan baik, mereka akan cepat bungkus. Ciri yang kedua, mereka juga mempunyai masalah hendak mengikut business plan, atau mereka tidak mempunyai business plan. Syarikat-syarikat begini yang tidak mengikut business plan atau yang tidak mempunyai business plan, cepat bungkus. Kerana mereka tak tahu kenapa sebab mereka menubuhkan syarikat sedemikian. Ini bahaya. Okay? Kita sekarang ni pada zaman pandemik ni, banyak syarikat di keliling kita yang kita lihat tumbuh seperti cendawan. Dan mereka tidak mempunyai jangka masa panjang ataupun vision yang panjang. Mereka hanya melihat aspek survival, menubuhkan hanya untuk kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi syarikat-syarikat sebegini yang kalau kita lihat tidak kekal lama, mereka akan bungkus. Yang sedihnya apabila mereka start mempunyai pekerja, mereka dah ada 10 orang pekerja, suddenly bungkus. Kerana tak ikut business plan, tak tahu macam mana rentak dan sebagainya. Bila mereka tak ikut business plan, maka 10 orang tu jugalah tak ada kerja nanti. Masya Allah. Okey, dan seterusnya. Waalaikumsalam Musa. Thanks for watching. Okey. Seterusnya, ciri-ciri yang ketiga adalah kerana kurangnya modal. Syarikat-syarikat yang mempunyai kekurangan modal lagi cepat bungkus. Kerana apa? Mereka tak boleh bertahan. Mereka juga tak boleh nak survive pada jangka masa yang lama. Kerana mereka tak dapat cukup funding ataupun mereka tak dapat, lambat untuk go to market, dan ini membahayakan mereka. Jadi syarikat yang mempunyai dana yang kecil lebih mudah untuk bungkus. Okey, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah lokasi yang salah ataupun kita panggil bad location. Masya Allah. Okey, imagine kita nak melakukan sesuatu perniagaan, contohnya lagi sekali kita jual nasi lemak, dan kita jual nasi lemak ni dekat tepi bus stand. Agak-agak you nak beli ke nasi lemak yang ada kat tepi bus stand tu ataupun tepi jalan? Bagaimana habuk carbon dioxide, carbon monoxide yang ada di sekeliling tu. Jadi syarikat yang mempunyai lokasi yang salah akan juga cepat bungkus. Ini adalah fakta. Okay. Dan yang kelima, ciri apakah yang menyebabkan syarikat-syarikat cepat gulung tikar? Yang kelima adalah kerana mereka dalam tahun pertama dan tahun kedua mereka terlalu selesa. Mereka selesa dan mereka tidak ada rencana untuk pengembangan. Ini bahaya. Syarikat dalam tempoh 2 tahun seharusnya mempunyai plan jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan bisnes seterusnya. Jadi mereka apabila mereka terlalu complacent, mereka duduk diam, tenang, tak fikir apakah what will be the next expansion plan atau apakah the next produk yang mereka nak keluarkan, mereka akan cepat tepu, mereka akan juga cepat bungkus. Syarikat seharusnya bila mengeluarkan sesuatu produk perlu mempunyai product life cycle. Mereka ada target, target timing bila nak keluar produk yang seterusnya ataupun penambahbaikan produk dan version 2, version 3 dan sebagainya. Jadi ini amat membahayakan kerana jika terlalu complacent,
maka bungkuslah ia. Okey. Dan ciri-ciri yang paling terakhir adalah kalaulah mereka maju pada tahun pertama dan juga tahun kedua, mereka punya expansion terlalu pantas sehingga mereka lupa untuk membuat market research di tempat yang baru ni. Jadi it goes back, peringkat pertama, kedua, ketiga, dia berulang-ulang. Sekiranya expanding ni terlalu cepat tanpa melakukan market research yang betul, ataupun mereka expand tetapi mereka tak melakukan market research, atau mereka tidak membuat market research, buat tapi tak buat dengan detail. Jadi ini juga akan menyaksikan syarikat-syarikat yang sebegini, terutamanya syarikat-syarikat baru, akan bungkus. Jadi memang amat menyedihkan, banyak syarikat yang tumbuh seperti cendawan sekarang, dan bila mereka tumbuh seperti cendawan dan sekali hujan habis, masuk bah, banjir, habis semua bisnes ni semua. Jadi inilah yang telah berlaku. Maka abang sebenarnya menyarankan kepada entrepreneur yang ingin melakukan perniagaan, anda harus melakukan 6 ciri-ciri ini. Pastikan anda melakukan tindakan ini sebaik mungkin sebelum anda ingin menubuhkan sesebuah perniagaan. Dan menubuhkan sesebuah perniagaan ni tak senang kerana anda kena buat semua sendiri ni. Anda buat semua benda ni. Anda buat marketing, anda buat advertising, anda buat masak juga, anda buat potong bawang, potong timun, potong telur, rebus telur, semua anda buat. Dan masa bila pula anda nak menjualnya? Ini dah tenaga anda tu pada hari tu dah habis. Esoknya bila anda nak melakukan benda yang sama, anda dah penat. Jadi abang menyeru kepada semua, jadilah usahawan yang bijak, kerana usahawan yang bijak mencari dan juga memilih perniagaan yang terbaik yang sesuai pada zaman pandemik ni. Bisnes apakah yang sesuai pada zaman pandemik ni? Abang menyeru kepada semua untuk melihat sebuah syarikat bernama BE International yang berkembang pesat sewaktu pandemik. Okey, dan produk-produk mereka adalah produk yang terdiri daripada produk-produk health and wellness yang sangat hebat. Okey, yang telah banyak membantu dan memberikan testimoni-testimoni yang sangat-sangat positif untuk anda explore produk yang disediakan oleh BE International. Maka sekiranya anda tidak mempunyai modal yang besar, anda juga boleh melakukan perniagaan di BE International bermodalkan hanya RM60, dan RM60 ini anda boleh melakukan perniagaan bukan setakat managing tempat anda, di tempat anda, contohnya di Selangor, anda juga boleh expand ke seluruh dunia. Ramai usahawan-usahawan yang melakukan perniagaan di BE International menikmati kesenangan, kemudahan, tak pening kepala, tak semak, tak buat semua benda, dan mereka mendapat income 5 hingga 6 angka dalam waktu yang singkat. Jadi inilah sebuah syarikat yang sebenarnya kita panggil the trend. Sekarang ni adalah trend going online, dan anda juga harus explore. Jika anda ingin ada pertanyaan, anda boleh hubungi abang dan abang boleh terangkan dengan lebih detail. Jadi setakat ini dulu. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaz.